hari yang seterusnya, perjalanan kita punya kerja ni. Salah satu kita punya kerja buat podcast sambil buat live. Bil, settlekan meja ni Bil, bawah dia. Cari batu-batu kecil saiz dalam 1.5 inci sebab dia bergerak. Tuan umur sekarang belum 30 lah? Belum 30, masih bujang. Apa dalam minda tuan? Apa dalam minda saya? Jangan goyangkan ni. Push up 10 ni goyang tadi. Saya rasa dalam minda saya sekarang, saya tak ada apa dalam minda, ada kosong. Ada banyak tuan. Ada apa? So saya nak achieve something dalam career dulu first. First thing first lah. Sebab saya faham norma untuk student yang kalangan-kalangan, dalam kalangan saya lah, masa sebelum ni circle saya, dia orang punya target lepas daripada universiti, dia orang akan, bagi mereka yang sudah ada pasangan, dia akan fikir untuk kahwin. And then kahwin, ada rumah. Lepas tu ada playground depan rumah. Lepas tu macam buka selak sikit langsir, anak-anak tengah main. Dia punya imaginasi tu okey. Cuma nak sampai tu bukan mudah rupanya. Betul. So saya sebab sekarang kalau rumah, guys, kalau rumah landed selalu berapa 300 kot. Kalau 300 ribu ada kira. Kalau rumah landed, wallahualam saya pun tak pasti. Saya selalu dia punya imaginasi nak beli rumah landed lah. Betul. Dia ada beli playground yang kecil tu kan. Lepas tu dia selak langsir, anak dia tengah main. Rupanya yang itu keras, harga dia kasar. Betul. Terpaksa duduk yang tinggi daripada atas tengok. Itu life lah tuan. Itu reality lah. Ada banyak benda yang kita nak dalam hidup ni, mungkin kita tak dapat terus. Betul. Sampai kena tunggu. Kena tunggu, kena work hard. Betul. Dan kita tak boleh harapkan hidup kita akan berubah kalau kita masih melaksanakan sesuatu dengan cara yang sama, dengan effort yang sama. Betul. Dengan ilmu yang sama. Tak boleh hidup kita berubah. Sebab saya selalu rasanya tu tuan, mungkin ada ramai orang dia tak ada plan. Betul. Dia tak ada plan dalam hidup dia tak ada plan. Betul. So bila satu orang tu dia tak ada plan, jadi dia tak tahu hari ni nak kena buat apa. Betul, saya setuju. Dan kalaupun dia ada plan, tapi plan dia very subjektif. Jadi kalau benda subjektif ni, macam ni kita nak capai? Betul. Macam ni kita nak start dengan apa? Apa kita nak ukur? Betul. So sebenarnya benda ni yang ramai orang tak ada. Saya yakin dah pasti tuan, kalau ikut apa yang saya buat dan saya amati apa yang tuan buat, first thing first, kita tak tahu apa, kita tak tahu plan tuan. Kita cuma tahu yang apa yang kita pandai masa tu, tenyak apa yang kita pandai masa tu. Macam tuan ada masa early age, tuan ada bakat dalam bola, tuan nyak bola, tak ada waktu tu tak ada fikir pun main sampai ke mana. Apa ada depan mata. Macam saya punya unfair advantage dalam bidang education, nyak dalam bidang education. So sampai tu masa bila kita dah try, kita rasa this is not for me, and then we go to another side lah. Ada orang yang try, dia rasa okay, ni untuk dia. So dia lelaki lah, boleh cakap dia lelaki on society punya standard lah. Lelaki tu macam mana? Sebab okay, kita faham satu benda, dalam 100% yang pergi ke sekolah, berapa persen dia punya yang penghujung ni dapat apa yang dia nak time sekolah. Contohnya macam saya dulu time sekolah, bila saya masuk pure science, ada dua cabang lah. Satu pergi ke medik, iaitu sama ada jadi medical doctor, jadi dentist, dan juga jadi farmasi, ahli farmasi. Lepas tu another side untuk fizik, akan nak jadi engineer, senang cerita nak jadi engineer. So dalam dalam dua cabang dan 4 jenis kerjaya ni, tak semua start 100%. Tak 100% dia akan jadi apa yang dia nak. Contohnya, kalau dulu mula-mula sebenarnya nak jadi farmasi, dentistry apa semua tu, masa matrik baru kita tahu. Sebab masa sekolah tak tahu, kita tahu doktor je tuan. Bila masa matrik kita dah bedah start bedah apa semua, kita rasa darah ni bukan untuk aku. So di medik kita dah tolak tepi. Sebab tapi dia fokus on practicality lah. Maksudnya study hard dulu, dapatkan 4 flat. Sebab nak pergi ke medical punya stream, tak kisah dentistry ke nak farmasi ataupun medical doctor, memang kena flawless 4 flat tuan. Mesti kena 4 flat. Maksudnya orang-orang standard tak dapat lah, tak kompeten untuk pergi ke bidang tu. So bila sampai ke waktu sekarang, ramai je member saya yang tak dapat kerja, ataupun tak jadi engineer dalam bidang engineering, jadi ke bidang education.
Tapi apa yang saya amati daripada dia orang punya kisah ni dan saya punya kisah agak, memang kita orang memang fokus on practicality untuk kita temui kita punya forte. Yang tu mungkin dalam untuk adik-adik sekarang ni yang mungkin tengah nak mencorakkan dia punya hidup kan. Dia tahu dia punya purpose. Kita memang boleh cakap kita dah di waktu sekarang ni kita dah buat apa yang kita nak buat, kita akan tahu, kita akan cakap okay, fokus dengan dia punya purpose. Tapi saya percaya orang budak yang umur 17, 18, 19 dia tak tahu dia punya purpose. So on that point, focus on practicality. Betul. Practicality tu macam mana? Maksudnya kalau macam saya cakap dia, kalau budak tu pandai baiki motor, jadi pemain. Buat kerja-kerja berkaitan dengan motor. Bahasa mudah dia apa yang dia mahir sekarang depan mata. Buat apa yang dia mahir depan mata, betul. Nanti along the way tu dia hidup ni akan berkembang, betul. Kan. So along the way dia jumpa caca orang. Sebab saya percaya tuan, ramai yang macam mereka, aku perlukan duit untuk hidup kan. Saya yakin dah pasti, sebab saya sekarang ni dah almost 30 tapi belum 30 lagi. So maksudnya saya dah melalui jalan 20 tahun tu. Sebenarnya umur 20 tahun tak banyak perkara pun, tak banyak benda nak spend pun. So untuk kalau orang cakap aku perlukan duit sekian tak termasuk yang kalau nak ni nak ada benda-benda tanggungan lain family apa semua, tak termasuk yang tu. Untuk dia learn, saya yakin dah pasti, saya tak orang lain, tapi fasa 20-an saya rasa memang preparation tuan. Maksudnya fokus on practicality dengan gather kita punya knowledge untuk next. Saya rasa tak waste. Saya rasa tak waste. Okay. Sebab apa perkara kita nak buat ni? Saya rasa hari ni since tuan adalah seorang business owner kan. So and tuan ada exposure sebelum ni, tuan jadi pernah kerja kerajaan kan. Saya business owner yang lain lah. Betul. So saya daripada business owner, saya pun minat mengupas betul tentang isu semasa. Bukan isu semasa, saya tak minat cerita pasal gosip, pasal orang ni tak minat. Saya suka isu sejagat. Betul. Dari segi mindset, self-esteem, motivation, inspiration, all the youngsters lah terutamanya. Dan mungkin dia boleh diaplikasikan juga untuk mereka yang generasi Y dan sebagainya, Z dan sebagainya. Sebab dari sudut kerjaya tuan, saya percaya kalau orang tu dia punya karakter ataupun dia punya chances tak ikut apa yang keramaian, maksudnya society punya. Contoh macam tadi saya cakap kan, dia memang umur 14 tahun tingkatan 2 macam tu, dia dah minat kepada motor tuan. Dia dah minat motor, dia suka modified motor apa semua kan. So silibus motor memang ada giat marah apa semua kan. Tapi silibus tu tak banyak diperkatakan. Senang cerita, ramai society kata tak ada masa depan, main motor tak ada masa depan apa semua kan. Saya rasa a bit of exposure tak ada masalah pun. Tak ada masalah untuk seseorang tu dia buat benda yang saya cakap dia percaya boleh buat. Sebab saya ada data tu tuan. Saya ada seorang kira jiran saya. Memang mak dia tak suka. Tiap-tiap hari tuan, memang silap budak muda, tiap-tiap hari duk baiki motor. Tapi dia tak main motor. Joki akan datang rumah dia, kalau kira benda dulu tak elok nampak laju apa semua kan. Joki akan datang rumah dia untuk orang ganwai cobback. Modified dia punya motor. Cobback. Modified dia punya motor tu. Every day mak dia tak suka, di jiran-jiran dia tak suka. Orang cakap macam fail. Last dia punya peak, dia punya life yang macam team drag yang motor hire dia tuan. Maksudnya dia tak sekolah, tak pandai. Memang adik-beradik dia disulung. Memang cakap engkau ni seorang ni memang paling tak okey lah. Sebab apa kita boleh belajar kan. Budak tu nombor satu, dia memang ada passion tu. Kedua, bila dia betul-betul minat, dia tak peduli. Betul. Mak dia suruh ni ke, dia tak peduli. Betul. Dia always, as long dia tak buat benda berdosa kan. So betul. Dia just buat benda yang dia minat. Cuma saya nampak zaman sekarang ni masih ada parents yang kepala otak dia jumut. Dia punya pemahaman tentang career ni sangat kecil. Dia faham untuk sukses dalam hidup, untuk survive dalam hidup, satu je cara. Masuk sekolah, belajar rajin-rajin, pandai, masuk universiti,
kerja kerajaan, kerja swasta, boleh beli rumah landed, beli playground, anak-anak boleh main bawah tu, lepas tu ujung minggu datang kenduri. So itu yang dia tanam dalam mind anak-anak dia. So bila anak dia lalui hidup ni, setiap manusia tak sama. Setiap orang ada kesaktian tersendiri. Macam tadi lah, tiba-tiba dia punya minat dia dekat enjin, dekat jentera. Tiba-tiba dia punya minat dia dekat bercakap. Tiba-tiba minat dia dekat berniaga. Tiba-tiba minat dia dekat melukis, mungkin buat lagu. So bila parents ni dia ada dia punya expectation dia based on apa yang dia orang lalui sebagai parents. So dia hidup, katalah umur dia dah 50 tahun. So dia hidup sebelum zaman teknologi. Dulu dia faham bahawa itu je satu cara. So bila teknologi berubah, bila hidup berubah, bila dunia berubah, ada banyak cabang-cabang kerjaya baru. So ini yang segelintir daripada parents, dia tak nak mengikuti perkembangan dunia. So bila dia nampak anak dia mula buat benda yang tak sama macam mana dia buat dulu, dia akan rasa kerisauan. Dia risau anak dia tak ada masa depan. Dia risau anak dia tak boleh pergi jauh. Dia risau anak dia akan susah dan sebagainya. Jadi sebenarnya, selain saya rasa budak-budak generasi Z ni, Z kan, Gen Z ni, diorang dah ada exposure banyak dah. Kita tengok kat media sosial dekat ni, macam-macam orang cakap pasal kau boleh pilih apa kejayaan kau. Cuma bagi saya, another exposure kita kena bagi dekat parents tuan. Betul. Walaupun contohlah, walaupun mak dia ni cikgu, bapak dia pengetua, dia orang pun kena terima hakikat bahawa belum tentu dari segi biologi anak dia tu akan menurun apa yang dia kerjaya yang dia buat sebelum ni. Betul. Contoh kita tengok sahabat kita ada yang dipaksa jadi askar, macam sahabat kita kat depan tu. Nek. Dipaksa jadi askar kan. Didorong sebab apa? Sebab ayah dia askar. So ayah dia lalui hidup yang kira terjamin, bila hari tua dia okey, untuk dia tu okey. So dia nak anak dia ni jadi macam dia. So apa solution dia? Ini samalah, semua orang dia kena ada satu tau. Kita kena tahu sama ada mak bapak kita atau orang sekeliling kita ni, kita adalah individu yang berbeza. Kita ada apa yang kita nak, orang lain ada apa yang dia nak. So jangan sampai hidup kita ni dikuasai dan dipengaruhi oleh apa yang orang lain nak, sedangkan kita tak nak benda tu. So ini kesan jangka masa panjang dia. Ada ramai orang, nombor satu, ada orang yang dia jenis memang melawan. Maksudnya dia betul-betul nak, dia akan buat apa sahaja cara nak capai. Dia akan convince parents dia, dia akan terbalikkan environment yang toxic, dia akan cuba 1001 cara untuk make sure dia capai. Dan majoriti adalah orang yang dia tak nak melawan. Akhirnya diserahkan hidup dia ni atas caturan orang lain. So jadi apa kesan dia? Kita rugi bakat, kita rugi talent, kita rugi manusia yang berpotensi mungkin boleh cipta banyak kejayaan-kejayaan lain. Kita rugi kat situ. Saya percaya generation Z sekarang dia punya predecessor dia adalah generation X kan. So kita tahu macam saya cakap semalam, most of generation Z ni, dia orang punya perlakuan dia orang adalah bukan daripada untuk diri dia, bukan untuk diri orang, tapi daripada persepsi orang. Betul. Maksudnya termasuklah persepsi parents dia. Contohlah macam saya kan, saya pakai spek waktu malam. Okay. Ramai orang dia tak faham. Dia ingat saya suruh orang lain pakai waktu malam. Bukan. Saya ini mata saya, cermin mata ni saya beli. Saya suka hati saya. Mandi saya nak pakai pun saya boleh pakai. Saya nak baring, in fact kalau saya main gym pun saya pakai. Faham tak? Sebab saya suka kan. Jadi sebab saya punya mindset je ni tuan. Saya beli spek ni kira mahal lah. Kalau jarang pakai kira rugi lah. Kan? Sama macam badan lah. Badan ni banyak potensi dia. Kalau jarang guna kira rugi. Betul. Kita sebagai lelaki, Tuhan ada sebab kenapa Tuhan jadikan kita ni sebenarnya ada muscle apa semua. Testosteron apa semua. Testosteron semua tu. Jadi kalau kita tak gunakan betul-betul, so rugilah. Jadi saya faham macam tu. So saya beli spek, saya pakai malam ke, saya pakai siang ke, sebab dia saya punya. Dan saya suka. So ini adalah satu contoh bahawa dalam hidup ni, walaupun orang lain tak setuju, saya tetap akan buat apa yang saya nak.
as long saya tak buat dosa, tak buat salah kat orang, saya bukan ambil spek saya ikat kat mata orang lain. Betul. Faham tak? Saya setuju. Ni kadang-kadang orang tak faham. Jadi kalau contoh sama macam hidup. Contoh kau loser. Kau memang tak boleh lawan diri kau. Kau memang cepat putus asa. Jadi disebabkan tu kau pilih untuk hidup biasa-biasa, tak nak fly, tak nak Average cuba buat habit. benda-benda yang average, tak nak buat benda risiko. It's okay for you. Aku tak ada paksa kau. Now, kenapa bila aku buat apa aku nak, kau rasa triggered? Why? Sebab apa? Apa salah aku? Aku hanya menjadi apa yang aku nak. Faham? Betul. Sama macam kita punya, katalah saya ni bukan dekat live lah, even kalau kat mana-mana saya memang tegas dalam bercakap. Ini career saya. Saya cakap memang suara saya loud. Tapi bila saya pergi mana-mana jabatan, sama ada kerajaan atau swasta, saya tengok office diorang senyap, saya tak ada pula marah. Adik, apa sebab kau kerja diam je? Tak cakap ke? Saya tak ada marah orang. Faham tak? Jadi ini kadang-kadang orang tak faham. Dia ingat semua orang kena jadi macam dia, dan dia ingat orang lain paksa orang lain jadi macam dia. Ini yang jadi pening. Betul, saya setuju Tan. Tapi Padahal benda ni simple je tuan. Tapi because of emotion, sebab tu a strong man terutamanya, dia always kena ada ability untuk control dia punya emotion. Kalau dia always ikut emosi, nowadays kau tuan tengok berapa ramai most men are weak, lembik in terms of apa? Emotion. Lelaki sepatutnya jauh daripada rasa merajuk, kecil hati, terasa. Sepatutnya lelaki. Sebab Betul. apa? Kalau kita asyik merajuk, terasa, kecil hati, macam mana kita nak start bangunkan kejayaan demi kejayaan? Macam mana kita nak nyak diri kita dalam keadaan kita tengah negatif? So sebab tu kita kena ada ability always control kita punya emotion. Faham tak? faham, setuju. So ini lack on ramai lelaki, dia tak jadi real man tu, tak ada. Bagi saya benda ni social proof Tan. Social proof. Ha. Yang set the standard. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat media sekarang, it's okay for men. Banyak quotes kot, it's okay for men to show their emotion. It's okay for men to be vulnerable. It's okay for a man Pujuk okey, lagi satu, kita suka benda-benda sweet, benda gula-gula supaya pujuk hati kita. Faham tak? So ada ramai orang, bila orang advice dia, orang tak advice yang realnya. Orang advice sebab nak jaga hati dia. Ini dalam masyarakat kita, kecenderungan kita lebih kepada jaga hati. pleasing. Yes, kita lebih kepada bagi tahu. Tuan tengok hari ni berapa ramai orang dia pergi kenduri, sebenarnya bukan dia nak pergi. Dia Betul. ada pergilah kan kecil hati, nampak? Betul. So nampak benda tu macam kecil, tapi keseluruhan hidup dia ni always dia tak nak bercakap benar. Okay, dia takut kalau dia cakap benar, kalau dia cakap betul, maka Cancel. Dia cancel. Yes, dia akan di-cancel oleh orang sekeliling dia. betul. Sebab tu daripada saya zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman dewasa, saya always kena cancel dengan environment saya. I don't give a fuck. Saya tak peduli. Faham tak? Sebab saya punya pemahaman saya tentang hidup ni simple je. Saya hanya hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ada ibu bapa, jadi saya tak zalim kat orang. Saya tak buat benda-benda yang langgar undang-undang negara. So saya berhak pilih apa saya nak, dan saya berhak cakap apa yang saya nak. Seperti mana saya berhak cakap apa saya nak, orang lain pun berhak cakap apa dia nak. So kita seri satu sama. Dan kita punya goal, lepas kita gaduh sesama kita, apa benefit dia? Betul. Faham tak? Apa solution dia? Apa benefit dia? Apa value Adakah dia? income kita semakin meningkat? Dan kebanyakan orang yang suka gaduh sini sana, lala hidup dia sugol, struggling, nak beli pampers pun tak mampu. Faham tak? So dia kena faham, kita ni, setiap manusia ada energy, ada tenaga. So energy yang kita ada ni, supposedly kita gunakan every single day untuk improve diri kita, untuk nyak diri kita sampai lunyai. Ramai orang dia silap, dia pergi habiskan energy dia untuk gaduh dengan ramai orang. Sebab apa? Sebab hidup dia tak contented. Dia tak ada benda-benda yang dia terlalu serius untuk bangunkan dan sedang bangunkan. Jadi bila datang satu benda yang boleh mengganggu dia punya fokus, dia akan masuk dalam scene tu. Distraction lah senang Yes, kita. distraction. Untuk orang yang very fokus, dia tak peduli pun. Dia always fokus dengan dia punya goal, dengan dia punya matlamat. Sesiapa pun yang menghalang along the way tu, dia boleh keluarkan anytime. Selagi mana impian dia tercapai. Orang macam ni, orang akan cakap belagak, sombong, lupa diri. Sebenarnya orang macam ni, dia pun ada emotion juga.
Cuma dia tak being drag on the emotion. Sebab dia tak nak emotion drain dia punya energy. Sebab dia nak energy dia digunakan untuk cipta lebih banyak kejayaan, Betul. kecermelangan. Dan hidup ni aneh sekali. Alang-alang hidup betul-betul. So at least kita mati tuan sebagai lelaki anak jantan yang ada maruah. Sebab kita pernah cuba sepanjang hidup kita 20-30 tahun kita bangunkan hidup kita, be the best, bagi yang terbaik untuk keluarga, at least kita proud. Ataupun kita nak ketika kita usia dah tua nanti kita penuh dengan penyesalan. Ataupun waktu mati nanti kita dah menyesal. Faham tak? So sementara kita masih hidup ni, gunakan semua yang kita ada ni untuk always improve diri sendiri. Okay. Setuju tuan. Do you understand? Dia ada satu term tuan. Okay, dia ada satu term dia nama dia toxic positivity tuan. Oh, positif pun toksik. So okay, dia sebenarnya betul lah bagi saya faham. Dia macam ni, contoh cakap, contoh orang tu sedih, kita cakap jangan sedih. Yang tu toxic positivity. Sebab orang kan ada perasaan, so dia berhak untuk sedih. Sebenarnya konteks kita cakap jangan sedih tu bukan tak payah sedih. Sedih tapi manage perasaan sedih tu so that kita boleh fokus on important things lah. Tapi benda ni dah jadi lain. Sebab tu yang munculnya sebenarnya untuk gerakan-gerakan yang macam Tuan cakap tadi, macam it's okay for a man untuk set apa semua, show emotion, dia di protect oleh benda-benda macam ni lah. Contohnya toxic positivity. Okay, let's say lelaki tu dia tak nak sedih pun, nature dia awal tu tak sedih, tiba-tiba datang term toxic positivity. Dia rasa yang kalau dia tak sedih, itu adalah toxic pada diri sendiri. Tak, okey, saya nak tanya. Kita sebagai orang Islam, apakah benda urusan dunia ini paling wajar untuk kita sedihkan? Kalau kita fikir as a Muslim, urusan duniawi, apakah benda yang kita layak untuk terlalu sedih sampai tak boleh bangun daripada katil, tak boleh nak buka lampu, kita gelapkan bilik, on lampu RGB. Apakah benda yang paling layak tentang hal ehwal dunia ni sampai kita sedih sampai tak boleh bangun daripada tidur? Faham tak? Faham. Lainlah kalau satu orang tu dia sedih ni sebab apa? Because of akhirat dia. Itu logik lah. Orang ni teresak-esak sebab apa? Terlambat bangun subuh. Orang ni teresak-esak. Kenapa hari ni lambat solat zuhur? Hari ni tak sempat baca Quran, menangis teresak-esak, rasa down. Tapi kebanyakan yang down semua pasal dunia. Betul. Faham tak? So dunia ni sifat dia wajarkah untuk kita terlalu, contoh orang tu fail dalam hidup, hutang, hidup dia belum okey, banyak masalah. Kan benda dunia, permainan dan senda gurau. Bangunlah, it's a game. Betul. Dunia ni game. It's a test for you. Bangunlah, play another game. Try here and there. Repair lah mana yang tak okey. Bukannya hidup dah habis. Betul. Maksud bagi saya ekstrim lah, ekstrim. Sebenarnya punca dia ekstrim on dunia tuan. Tanpa sedar, tanpa sedar. Ini memang kerja setan pun. Setan memang datang bisiknya. Kebanyakan lah kalau kita buat data analisis, tanya kau sedih sebab apa, majority sedih because of dunia. Tak apa. Tengok apa kan? Kita tu apa. Biarkan pihak berwajib yang uruskan. Betul, saya setuju tuan. Dia sebenarnya saya adalah salah seorang yang dekat generation ni, saya rasa lah, saya yakin lah, yang tak tengok Netflix. So memang kebanyakan umur saya memang dia akan habiskan dia punya waktu sebelum tidur lah, dia akan tengok Netflix dan sambil makan popcorn. So saya bagi saya untuk tengok sebagai entertainment, untuk distraction, untuk cakap nak leisure time, nak kurangkan regangan otak untuk siang hari kan. Mungkin dia tenung Excel tu buat VLOOKUP lama kan, yang membuatkan dia senak rasa kan. Saya sangat setuju. Ada orang tuan, dia working hours dia tu memang intense kan. So dia tak perlu malam lagi. Dia dah intense kan. So dia pulang tu untuk memang nak relax apa semua. Sebab saya ada member yang biasanya accountant lah. Accountant memang kerja dia tu banyak tenung tu. Accountant dengan quality control, banyak perkara tenung. Imbangan duga. Betul. Imbangan duga. Kunci kira-kira. Lepas tu dia akan sebelum tu dia meaning that yang tengok Netflix ni okey je, cumanya jangan termasuk dalam tu. Sebab tu scene tapi kecenderungan untuk masuk tu tinggi lah.
dalam apa ni orang panggil delusion life kan. Dia jadi Tapi bagi saya boleh lah untuk kita distract mind kita, katakanlah Netflix, main game. Cuma kita kena tahu dia ada unsur dopamin kat situ. Kalau game adrenaline lagi ada kan. So otak kita, adakah kita mampu control kita punya mind? Kalau kita mampu, silakan. Ada orang dia being dragged on the game. Betul. Netflix semua. So kena tahu lah masing-masing punya di macam mana. Betul. Kalau saya pernah nampak impak ni kan tuan, kepada golongan-golongan yang dah berkeluarga lepas tu main game. Sebab game ni dia ada stages dia ada adrenaline ni tuan. So bila dia dapat satu stage kan, tiba-tiba dia punya pasangan dia tu macam ganggu lah, menyebabkan dia kalah sampai bergaduh tuan. Maksudnya intense. Benda tu tak okey lah. Sampai masuk ke dalam game tu. Maksud improvement di dalam life adalah berdasarkan game tu. Tapi selalu lelaki suka main game perang kan. Okay, tuan tahu kenapa? Betul. Dari segi psikologi, lelaki ni Tuhan jadikan fitrah kita ni, kita memang kecenderungan untuk benda-benda yang winning tu kita memang ada. Dari fitrah kita sebagai lelaki. Ingin menawan dunia, membangunkan ekonomi, sukses. Ini memang fitrah lelaki. Cuma bila satu orang, bila dia bertemu dengan hidup reality dan dia tidak mampu absorb the level of pressure dengan hyper competition semua ni, jadi dia akan distract mind dia untuk main game perang lawan-lawan. Dan dia masih ada spirit lelaki tu, cuma dia halakan ke arah kat situ, which is tak ada benefit. Faham tak? Sebab tu dia suka yang, sebab tu tuan tengok contoh game yang jalan-jalan pukul-pukul orang tu apa? GTA. Ramai orang suka kan. Sebelum ni dia jadi satu fenomena. Betul. Sebab itulah fitrah lelaki tuan. Sebab apa dia orang bawa kereta laju. Yes, yang buat game tu, tuan ingat dia biasa-biasa ke? Betul. Dia dah kaji dah psikologi manusia, terutamanya lelaki. Apa yang dia orang suka? Dia nak real life dia macam tu. Freedom, buat ni, buat tu kan. Maksudnya strong, conquer. Dia nak real life macam tu. Tapi dia tak dapat. Sebenarnya semua orang boleh kan, cuma kita kena gunakan, kita dalam hidup yang sekarang ni kita bukan lagi berperang fizikal, gaduh dengan orang, bukan. Kita sukses lah. Gaduh dengan diri sendiri. Betul. Kalau kau badan tak ada shape, kau lawan dengan diri kau. Every single day kau tengok badan kau kat dalam cermin, kau buka baju semua, kau suka tak tengok? Adakah that kind of man yang kau tengok dalam cermin tu kau nak sepanjang hidup kau? Atau kau ada rasa this is not me, ini bukan terbaik aku boleh buat. So mulai hari ni aku akan gaduh dengan diri aku sendiri. Kalau aku lembik, pemalas, kalau aku tak boleh push diri aku, tak boleh jaga makan, tak boleh training, tak boleh train hard, aku akan hina diri aku sendiri. Tapi ada orang buat tak? Tak ada. Orang lebih cenderung hina orang lain, marah orang sini sana-sana. Sebab apa? Dia marah dengan diri dia. Kenapa dia boleh buat, aku tak boleh buat? Kalau kau rasa kau tak boleh buat, kau buatlah, improve yourself. Kau pergi marah orang lain buat apa? Kalau hidup kau sugul, make sure hidup kau happy. Improve lah life kau. Betul, saya setuju tuan. Satu lagi tuan. Dia biasanya perkara-perkara yang tengok, menonton di waktu malam ni, dia ada package ni tuan. Sekali dengan makanan tuan. Makanan lauk. Lauk yang berbentuk reward lah. Reward ni kebiasaannya benda-benda yang banyak transfer lah. Okey, benda ni okey untuk kita 70% kita punya diet setiap hari tu kita makan benda clean, 30% ni kita makan apa kita nak. Okey je. Cumanya memang ni the dark side, orang tak perasan lah. Okey. Kita tahu benda-benda ni dia boleh affect dalam cerita kan. Kalau kita perasan, sebab saya pun pernah mengalami, saya dah beberapa kali naik badan, turun badan kan. Dia sebenarnya makanan-makanan ni dia boleh, kan kita tahu lelaki maskulin betul tak? Okey, makanan-makanan ni dia membuatkan lelaki tu naik berat badan. And kalau kita perasan, lelaki yang naik berat badan, dia punya fizikal dia akan jadi feminin. Sebenarnya ni berkaitan dengan hormon tuan. Hormon. So bayangkan hormon testosteron dia drop and hormon perempuan dia jadi naik. Sebab tu dia tend untuk bila tengok benda-benda yang berunsur drama, yang emosi, dia pergi ke feminine side. Jadi macam tu. This is one of the thing yang kita tak perasan, the dark side of food lah. Oh, good information lah. Jadi sebenarnya untuk memastikan kejantanan dia tu ada, dia punya hormon testosteron. Testosteron tu dia kena perbanyakkan. Kena boost dia. Makan daging merah, exercise, buat weight training, lower body. So benda-benda tu akan naikkan. Sebab saya rasa, sebab tu kalau kita tengok orang yang
orang yang actively workout ni dengan orang yang tak, kalau kita tengok dia tu dia ada macam dia lain lah kan. Boleh dengar pasal nak kita tengok dia tu lain tau. Kita macam lain lah. Itu yang kau rasa lain lah. So itu sebenarnya all the hormon dalam badan dia ni membuatkan ada macam-macam lah. Cas-cas apa benda tu saya tak tahu lah. Tapi saya believe lah, saya tengok orang-orang yang memang aktifnya lifestyle, workout ni, saya kalau jumpa dia lain. Dan saya pernah jumpa orang yang macam-macam ni masalah, tak jaga makan, tak jaga exercise. Bila jumpa kita jadi letih. Wow, dia drain kita punya energy. Sebab tu saya bagi tahu kita kena nak tak nak kita kena exercise. Datanglah mana-mana pun tuan. Even kita tengok sains, even mereka yang pakar dalam hal ehwal biologi manusia ni, memang tak ada cara lain. Manusia memang kena exercise. Lelaki weight training, lepas tu walking yang mendaki punya, hiking untuk dia punya cardio, buat yang tu. Tak semesti kita kena lari, sebab bukan semua orang boleh lari dia letih. Betul. Kita bukan nak cari letih tu. Kita nak dapat, nak pump kita punya jantung. Kita bukan letih lari sampai 3 hari daripada Seremban ke Kangar. Jangan. Ada orang macam tu lah. Tapi untuk orang yang standard tak payah buat macam tu. Laki mesti buat weight training supaya kita punya, melainkan dia nak masuk competition lah. supaya yes, itu untuk orang competition, atlet lain lah. Ni untuk orang yang orang biasa, weight training, dapatkan proper weight training, angkat weight, lepas tu makan protein, karbo, kawal sikit, elakkan gula putih. Lepas tu exercise 3 ke 4 kali seminggu. Okey, saya rasa akan dapat satu improve lah diri dia. Sebab bila diri kita improve, baru kita boleh nak sukses apa banyak benda. Betul. Kalau tak kepala otak, saya tengok lah tuan, ini saya jumpa ramai orang berniaga. Macam-macam orang nak datang minta advice kat saya. Saya bukan nak cakap saya paling berjaya, tapi kalau antara saya dengan 20 tahun dulu, yes, saya sangat berjaya daripada diri saya 20 tahun dulu. So bila saya jumpa ramai orang berniaga, saya dapati ramai orang dia tak perasan tuan. Dia ingat masalah dia adalah masalah bisnes. Sebenarnya saya tengok ramai orang dia ada masalah jati diri tuan. Dia punya attitude dia, mindset dia, kemampuan dia, nyak diri dia, ini yang banyak lack. So bayangkan dia nak buat bisnes. Satu, dia nak repair bisnes. Kedua, dia nak repair diri dia. Tuan rasa pukul berapa dia baru boleh start sukses? Kalaupun dia boleh sukses tanpa dia ada mindset yang jitu, dia ada self-discipline yang kuat, berapa lama sukses dia boleh tahan? Sebab untuk berjaya memang kena good attitude. Untuk maintain the success, kena good attitude. Bayangkan kalau saya dah sampai level ni, saya hari-hari bangun pukul 6 petang, saya tak buat sesuatu, hari-hari baring, tuan rasa lama-lama apa jadi? Semua yang saya bina boleh runtuh anytime. Faham tak? Ramai ingat maintain tu always need attitude. So attitude always number one. Jadi sebenarnya semua orang, nombor satu, apa yang korang kena all out setiap hari adalah untuk jaga attitude diri korang. Disiplin, jaga masa. Ada banyak benda yang korang tak nak buat, korang kena buat sebab disiplin. Ada banyak ketika, contohlah nak buat benda-benda ni, kadang-kadang nak workout, nak pergi sini, malas tuan. Paling best duduk. Siapa tak suka duduk? Paling best baring. Siapa tak suka baring? Orang cakap the easiest thing, benda yang paling mudah kat dunia ni, give up lah. Give up paling mudah. Kalau kita nak lawan perasaan, memang susah. Tapi apa choice yang kita ada? Takkan kita nak biarkan diri kita give up? Kita nak jadi apa? Rugilah hidup. Setuju kan? Saya rasa kalau hidup tak hidup betul-betul, rugi tuan. Sebenarnya yang pasal tadi kan, pasal tuan sebelum ni pernah cerita pasal lauk kan. Saya baru perasan satu benda tuan. Saya pernah tulis benda ni dekat Instagram dulu tuan. Sebenarnya dia ada satu hormon happiness, nama dia serotonin tuan. Okay. Okay. Hormon serotonin ni dirembeskan dekat mana? Dekat perut. Meaning that, sebab tu sebelum ni saya bagi tahu, saya bukan pore tau. Masa saya buat live jualan, saya tak pore tau. Kita punya gut health, kesihatan usus ni link dengan kita punya otak. Sebab apa? Satu, pasal serotonin tadi.
apabila kita makan benda yang bagus, kita punya perut ni akan hasilkan hormon yang boleh buat kita happy, which is serotonin. Second thing, pasal workout, dia boleh hasilkan endorfin, dopamine bila kita siap satu set, lepas tu adrenaline bila kita naik satu stage. Hari ni weight ni 10, esok 20. Hormon-hormon ni sebenarnya secara chemical, secara chemical ni dapat buat orang tu happy sebenarnya. Betul. So, simple je. Kenapa ramai orang sogol, weak, lembik, pemalas, cak ayam, banyak benda-benda negatif? Sebab apa dia makan dia. Simple je. Apa dia makan dengan apa dia execute dia hari. Itu je. Jadi korang bayangkan kalau dia masih maintain that kind of food, yang dia makan setiap hari, dia tak control, tak jaga, dan dia tak exercise, kita bagi semangat macam mana pun, tu rasa dia boleh semangat ke? No point. Waste of time. At the end of the day, dia akan jadi macam tu balik. Sugul balik, down, kejap-kejap down. Kau tengok lauk kau lah. Mana ada orang kalau minta advice, bang saya down, kau tengok lauk apa kau makan. Orang selalu kau down bagi semangat, bab. Lepas kau bagi semangat, lepas tu dia down balik. Sebab apa? Dia keep on consume benda-benda yang tak benefit untuk badan dia. Maksud orang ingat bila makan benda yang bagus ni, orang ingat pakai duit banyak. Tak, silap, duit pun kurang pakai. Simple je, pagi makan telur. Tengah hari makan mungkin nasi sikit, besar breast. ni ayam 2 ketul. Mungkin ayam seketul pun okey. Sayur sikit. Lepas tu tak ada benda-benda junk food, bullshit apa semua ni tak ada. MSG, tinggi sodium. Tom bayangkan, okey. Ni okey. Gula putih. Tom bayangkan, okey. Saya bukan nak kecam, ramai mungkin orang akan cakap, okey nanti student bukan semua ada duit, contohnya. Tapi one of the thing yang biasanya student consume dekat universiti adalah makanan segera yang mie tu. Instant mie. Tuan bayangkan sodium dalam instant mie tu lebih kurang 4,500 mg. Badan kita perlukan setiap hari dalam 3,000 lebih je. Satu consumption dah melebihi. Tuan bayangkan kebiasaan ni daripada based on experience saya pun pernah buat benda ni. Memang confirm makan 2. Tuan bayangkan dah lebih kurang dalam triple sodium punya consumption yang diperlukan seorang tu everyday. Makan sekali portion. Kalau lah seminggu tu makan 1 kali, seminggu tu nyak 2-3 kali tuan. Yang tu tiba-tiba tuan bayangkan bila saya masuk universiti tuan, berat saya naik 14 kilo tuan. Kita consume, kalau kita setiap hari saya exercise kan, belajar, maksudnya masuk benda bagus setiap hari kan. Tapi tanpa sedar perkara tu berlaku. Kita nak jimat tapi tak, jimat yang tak okey lah. Sebab saya train orang bergaul dengan manusia ni lama dah. Beribu orang. Especially tuan atlet dulu tuan. Saya pula atlet. Lepas tu bila saya bina buat bisnes, saya deal dengan orang. Saya tengok, saya jumpa macam-macam. So apa yang saya cakap ni based on experience saya. Saya tengok orang, saya belajar daripada orang tuan sebenarnya, tanpa dia ajar saya. Saya tengok kenapa dia ni jadi macam ni. Oh, aku tak boleh jadi macam tu. So aku always kena jaga macam ni, sebab aku nak jadi champion. So saya tengok ramai memang satu, dia tak boleh kawal diri dia tuan. So kalau dia tak boleh kawal diri dia, siapa kawal diri dia? Faham tak? Dia tak boleh control emotion dia. So dia punya nafsu control dia tuan. So bila satu orang hidup dia dikawal oleh nafsu, apa jadi? Jahanam.